Okey, kita mula Ustaz. Saya akan mulakan dulu, nanti saya akan persilakan Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dan salam sejahtera pada semua, terutama sekali pada yang bahagia Ustaz Ahmad Dasuki bin Abdul Ghani ataupun dia panggilan Ustaz USTAD. Betul ya? Hashtag Ustaz. Biasa kalau siapa follow Ustaz setiap malam akan jumpa Ustaz di YouTube channel. Setiap malam Ustaz ni harus semua, terutama sekali pada yang bahagia Ustaz Ahmad Dasuki bin Abdul Ghani ataupun dia panggilan Ustaz USTAD. Betul ya? Hashtag Ustaz. Biasa kalau siapa follow Ustaz setiap malam akan jumpa Ustaz di YouTube channel. Setiap malam Ustaz ni harus semua, terutama sekali kita semua dalam keadaan mute, insyaAllah. Sebenarnya ini adalah kita punya Telegram rasmi kita lah. Telegram rasmi kita, insyaAllah. Alhamdulillah, Telegram rasmi. Sekejap, saya lupa nak record tadi. Saya nak record dulu. Okey, ini Telegram rasmi kita, Sahabat Sinergi Guru. Ada lebih kurang hampir dengan 300 orang di sana, insyaAllah. Dapat berhasil. Dan juga tuan-tuan dan puan, sebelum tu juga seperti biasa saya ingin ala-ala mewawarkan sediakan pen dan kertas dalam majlis ilmu kita ni. Sebab apa? Ilmu tu nak diikat dia mudah je dengan catatan, insya-Allah, ataupun dengan rekod. Saya pun ada rekod, nanti saya akan masuk YouTube juga. Walaupun kena catatlah, bila catatan ni lebih cepat untuk kita ingat dan ulang, baca-baca dan kita baca, insya-Allah. Terus. Okey, untuk permulaan ni bagi Ustaz Ahmad Dasuki, boleh tak saya nak kami secara live untuk doa buka majlis kita, insya-Allah, doa kesejahteraan kita dan juga frontliner kita, ya Allah, dan juga pemberi bantuan kita, para penyumbang kita juga dirahmati Allah. Okey, silakan semua Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya, marilah sama-sama kita syukur pada Allah di atas peluang di mana Allah kurniakan pada kita ini. Lalu bila kita diberi peluang untuk sebegini, maka kita mulakan setiap amalan-amalan kita ni dengan doa yang biasa dilakukan oleh para alim ulama. Apabila kita nak memulakan program, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan. Okey, alhamdulillah, syukur. Nanti doa penutup nanti Ustaz akan baca juga nantilah, insya-Allah. Okey, sekarang ni maklumat semua, PKP kita disambung lagi 2 Mei. Dah masuk 2 bulan lah kita ni. Alhamdulillah, syukur. Dan sesungguhnya PKP ni banyaklah hikmah tersembunyi daripada PKP ni. Walaupun masing-masing orang kaki masjid rasa gelisah, rasa tak tenang, tak dapat pergi masjid. Ada yang pergi masjid, ada kena tahan dan sebagainya. Allah Akbar. Ini adalah satu, orang kata ni, bukanlah kata satu musibah. Kita akan satu hikmah pada kita umat Islam. Terutamanya kita ingin lihat kembali apa yang telah kita lakukan sebelum ni, insya-Allah. Dan juga bulan puasa ni, ya Allah, bila kita tajuk puasa kita ni, puasa dan takwa. Apa kaitan makanan ni? Bila masuk bulan puasa je, bulan puasa kita akan inilah kita punya pesta makanan. Di dapur kita sibuk, di rumah kita. Dan nasib baiklah tahun ni pula tak ada ni. Kalau ada ini, makin meriahlah puasa kita. Jadi ini kita nak kaitkan bagaimana puasa tu sendiri dengan takwa. Dengan makan, minum, dah bila berbuka puasa bukan main lagi, dah kenyang. Dan nak tambah-tambah sekarang ni tak kesuruh masjid. Mengharapkan kita bertarawih di rumah je. Jadi macam mana jadual kita mungkin dah berubah, banyak dah berubah soal. Dan juga di media sosial, adakah ketakwaan kita boleh tingkatkan dengan di media sosial? Macam mana pula kita sekarang? Sebab bila PKP ni, perasan tak bagi Ustaz sendiri dan juga sahabat-sahabat sekalian, media sosial ni orang kata dah hampir 24 jam lah orang media sosial. Di YouTube-nya, FB, IG, macam-macam. Kalau anak-anak TikTok lagi semuanya, Allah Akbar. Yang media sosial ni juga satu tempat platform kita sama ada takwa kita macam mana berkurang ataupun. Jadi saya mulakan juga ni macam maksud apa ni, daripada
firman Allah sendiri dan surah Al-Baqarah sendiri cerita tentang takwa sendiri. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini sendiri, kalau saya boleh katakan juga, dalam ayat ini sendiri ada 3 kata kunci yang saling berkaitan dan berkesinambungan antara satu sama lain dalam ayat tersebut, insya-Allah. Pertama, iman, puasa serta takwa. Iman itu adalah input, manakala puasa adalah proses, dan akhir sekali takwa ialah output kita ataupun buah yang diharapkan daripada benih iman serta pohon ibadah puasa kita. Jadi hari ini dengan berbagai ustaz juga satu ini kita nak lihat apakah hubungan takwa dan puasa sendiri, dan adakah dengan makan minum tadi tu menggunakan takwa kita akan meningkatkan takwa kita, dan bagaimana dengan jadual harian kita sama ada bolehkah meningkatkan amalan kita dan takwa kita dalam bulan Ramadan. Jadi hari ini kita tengok bagaimana kita nak tingkatkan kualiti takwa tu dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi 1 jam bersama dengan Ustaz Ahmad Dasuki kita ni, insya-Allah berikan tumpuan, fokus dan catat dan salin, dan insya-Allah kita dapat amalkan terus pada petang ni juga bagaimana kita untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT. Jadi dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Ibu Haji Ustaz Ahmad Dasuki bin Abdul Ghani untuk mengupas tajuk kita hari petang ini, puasa dan takwa, insya-Allah. Tafadhal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman pada Allah, difardukan pada kamu untuk kamu berpuasa sebagaimana difardukan pada umat-umat sebelum daripada kamu. Tujuan difardukan puasa ini mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Sahabat-sahabat dan para penonton sekalian, sebenarnya sebelum daripada kita bicarakan tentang mengenai puasa dan takwa ni, saya suka untuk kita ingatkan bahawa sebenarnya puasa ini satu juzuk daripada mengenai daripada Ramadan itu sendiri, dan juzuk yang besar kalau kita faham demikian. Juzuk yang besar pada yang disebut dengan Ramadan ni dia panggil puasa. Tapi dalam Ramadan ini yang lebih utama lagi yang kita kena nampak, Ramadan ni macam dalam rumah lah, orang panggil rumah yang besar, yang ada sofa, ada ruang tamu, ada ruang dapur, ada ruang yang banyak. Salah satu ruang yang ada ialah dalam Ramadan ni apa dia yang disebut dengan puasa. Allah jangan bila kita sebut tentang puasa, jangan kita nampak menahan lapar dan dahaga semata-mata, tapi kita kena nampak Ramadan itu, Ramadan yang jauh lebih besar, dia panggil demikian. Satu juzuk daripada Ramadan ini ialah puasa. Itu yang kita kena faham pada diri kita. Salah faham di kalangan kita bila kita nampak bahawa Ramadan ni menahan lapar, dahaga dan sebagainya sahaja, tapi kita tak nampak yang lain. Sebenarnya Allah jadikan Ramadan ini untuk melahirkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita memenuhi segala package yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam bulan Ramadan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut, kalau dia cerita tentang mengenai puasa, mengenai Al-Quran, mengenai apa sahaja pun Allah guna kalimah syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Jadi saya nak sebut, kita kena faham bahawa kita sedang masuk, bukan masuk bulan puasa sahaja, tidak, tetapi kita sedang masuk bulan Ramadan. Ramadan ni merupakan benda yang lebih umum, lebih besar dibandingkan dengan puasa yang satu juzuk daripada pakej-pakej dalam bulan Ramadan. Yang ni yang kita kena faham oleh kita demikian. Yang pertama. Yang kedua, kita kena faham kenapa Allah jadikan pada kita bulan Ramadan. Kenapa Allah bagi pada umat Nabi Muhammad ini bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan ni kalau kita perhati betul-betul, bulan yang tidak dikenali sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dikenali bulan Ramadan ini? Bila datangnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang, barulah Allah tonjolkan bulan Ramadan. Sebelum datang Nabi Muhammad, orang tak kenal pun Ramadan. Orang sibuk cerita tentang 4 bulan dia. 4 bulan apa dia? 4 bulan ni bulan Rejab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Adapun Ramadan tidak disebut.
Bila disebut Ramadan, bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi Muhammad, Allah lonjakkan Ramadan. Allah suruh kita kenal tentang Ramadan. Allah jadikan demikian pada kita. Kerana kalau nak kira puasa, umat-umat sebelum daripada kita ni pun puasa. Kutiba alal ladzina min qablikum, yang aku fardukan pada umat-umat sebelum daripada ni. Tapi Ramadan Allah tak bagi pada umat-umat terdahulu untuk dilonjakkan. Kita tanya kenapa Allah perkenalkan Ramadan ni pada umat Nabi Muhammad. Allah tak perkenalkan Ramadan ini kepada umat-umat sebelum daripada kita. Jawabnya, ini tanda kasih dan sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dia nak tunjuk sayang pada kita, Allah bagi pada kita Ramadan. Kita tanya macam mana Allah nak tunjuk sayang dengan Allah kurniakan kita Ramadan? Jawabnya, kita jawab, Allah dia nak tunjuk sayang pada kita dengan Allah bagi Ramadan ni kerana memandangkan umur kita tidak sepanjang umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu semua panjang-panjang. Manakala umur umat Muhammad Allah jadikan pendek, tak sepanjang umur umat terdahulu. Oleh kerana umur kita ni pendek, tak panjang dibanding umur umat dahulu, Allah kurniakan kita Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah kurniakan kita Ramadan? Jawabnya, Allah jadikan pada kita Ramadan untuk Allah nak suruh kita ni semakin dekat dengan Allah. Cara Allah nak suruh kita jangan semakin jauh dengan Allah, tidak. Tapi Allah bagi Ramadan nak suruh kita ni semakin menghampiri, dekatkan diri kita kepada Allah. Allah nak rasa kasih sayang. Biar kita ni rasa kasih sayang Allah. Biar kita ni boleh saling berkasih sayang dengan yang disebut dengan segala apa yang Allah bagi pada kita, pada Allah. Lalu Allah kurniakan Ramadan. Ramadan ni dipanggil bulan rahmat, bulan kasih sayang. Senang ceritanya, bulan yang untuk kita nak suruh kita rasa kalau kita hidup tak ada Ramadan, boleh jadi kita sibuk, boleh jadi kita tak peduli kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan Ramadan. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Ramadan ni, Allah nak suruh kita ni dapat merasai bagaimana kehambaan diri kepada Allah. Kalau Allah tak buat Ramadan, kita tak rasa hamba diri pada Allah. Tetapi boleh jadi kita hamba pada kerja, kita jadi hamba kepada jawatan, kita hamba kepada pangkat keturunan, kita hamba kepada isteri, jadi hamba pada yang disebut dengan hamba-hamba kepada selain daripada Allah. Hidup ni, isteri jadi hamba pada suami, suami jadi hamba pada isteri dalam hidup. Lalu Allah jadikan kamu jangan saling berhamba sesama makhluk, tetapi kamu kena berhamba kepada Allah. Lalu Allah kurniakan kita Ramadan. Tiga, yang keempat, kenapa Allah jadikan kita Ramadan? Kerana Allah nak masukkan kita ke dalam syurga Firdaus Allah. Allah nak masukkan, nak mudahkan kita masuk dalam syurga. Lalu Allah jadikan Ramadan. Kalau Allah tak bagi pada kita Ramadan, ramai umat Muhammad ni masuk dalam neraka. Ramai umat Muhammad ni masuk dalam neraka. Tapi Allah jadikan Ramadan. Kenapa Allah jadikan Ramadan? Allah nak suruh kita masuk dalam syurga. Sebelum daripada masuk syurga tu, Allah jadikan takwa. Selayaknya orang yang nak masuk syurga ni mesti orang bertakwa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, berlari dan berkejaranlah kamu dalam meminta ampun kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah. Dalam keadaan Allah telah sediakan syurga seluas di antara langit dan juga bumi. Syurga ni disediakan untuk siapa? La'allakum tattaqun. Allah sediakan uiddat lil muttaqin. Aku sediakan bagi mereka yang bertakwa pada Allah. Maknanya kalau Allah tak buat Ramadan, ramai umat Muhammad ni masuk neraka. Bahasa yang mudah demikian. Tapi Allah kurniakan pada kita Ramadan. Kenapa Allah bagi pada kita Ramadan? Nak suruh kita ni ramai masuk dalam syurga Allah. Terbaca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cerita, setiap hari bulan Ramadan ini Allah keluarkan manusia daripada neraka ni, ratus ribu manusia keluar daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Maksudnya, kalaulah kita tak termasuk di kalangan mereka yang tak terkeluar daripada senarai nama ahli neraka Allah, tak masuk dalam senarai ahli syurga Allah, memang jahat sungguh kita. Memang jahat sungguh dia panggil demikian. Tak sepatut kita jadi demikian. Dalam hidup kita ni, Allah kaitkan. Di antara cara kamu nak dapat takwa, salah satunya puasa.
Puasa ni membentuk diri untuk menjadikan diri kamu takwa. Puasa ni bila puasa? Puasa ni bermula daripada siang hari. Bermula pada sahur, kita sahur pada waktu mana subuh, kemudian berakhir pada waktu mana maghrib. Tu je puasa. Lepas tu malam kita kena nampak besar juga dalam Islam. Cuma oleh kerana tajuk kita ni puasa dan hubung baik dengan takwa, sepatutnya kita cerita tentang Ramadan dan takwa, dipanggil demikian. Tapi tajuk kita ni kita ambil satu juzuk je. Satu juzuk. Juzuk apa dia? Juzuk daripada puasa dikaitkan dengan takwa. Kenapa? Kalau kita sebut orang bertakwa ni orang yang dia ada keyakinan dalam hidup dia. Keyakinan apa? Keyakinan terhadap akhirat Allah. Orang bertakwa. Kalau kita tak ada keyakinan dengan akhirat Allah, kita tak mungkin dianggap orang bertakwa. Orang bertakwa ni dia mesti ada, yang pertama sifat dia mesti ada keyakinan. Yakin apa dia? Yakin lepas pada kita mati ada azab kubur, ada nikmat kubur. Lepas pada kita bangkit di akhirat nanti, kita ada pada mahsyar. Bila kita pergi ke titian sirat nanti, kita akan melintasi titian sirat dan masuk dalam syurga Allah. Ini dipanggil keyakinan. Yakin maksudnya orang bertakwa dia kena ada keyakinan pada diri dia. Yakin terhadap pada mahsyar Allah. Ni tanda kamu ada takwa. Kalau kamu tak ada keyakinan, kamu tak tutup aurat, kamu dalam keadaan kamu buat maksiat, kamu dalam keadaan kamu berani langgar syariat, itu tanda kamu tak yakin. Kamu dalam keadaan teragak-agak lagi. Orang yang berkeyakin, orang yang bertakwa ni dia ada keyakinan. Kenapa kita ni tak makan pada siang hari? Padahal kalau kita nak makan, kita boleh makan dalam bulan Ramadan sebegini. Kalau kita nak makan, kita boleh makan pun. Menyorok seorang-seorang dalam rumah, kunci pintu bilik, menyorok bawah katil, makan Maggi seorang-seorang. Musim-musim PKP ni sedap juga makan Maggi. Siang-siang hari begini dia panggil. Tapi kenapa kita tak makan? Kenapa kita tak korek hidung dalam bulan Ramadan sebegini? Kenapa setengah-setengah orang tu rela tak kentut, kembung perut-perut dalam bulan Ramadan begini? Dia takut batal puasa dia kan. Kenapa dia takut batal puasa dia? Kerana dia yakin kalau batal puasa, kalau aku ni tak puasa, menyebabkan di akhirat nanti aku akan diazab, aku akan kena musibah. Ni dipanggil menyebabkan orang yang bertakwa ni, dia orang mesti ada keyakinan. Allah dia nak suruh kita jadi manusia bertakwa, Allah suruh kita puasa. Puasa ni kita tak makan sejak daripada pagi sampai pada maghrib, tak makan. Padahal kita tengok, kalau kita nak makan boleh sangat pun kita makan. Buat macam zaman kanak-kanak dahulu kan, terjun dalam sungai, selam kepala, telan air, guk tegak, telan 2-3 teguk, lepas tu timbul balik, buat muka sardin. Lepas pada tu, kalau kita nak buat, kita boleh buat. Tapi kenapa kita tak buat? Kerana kita yakin, kalaupun orang lain tak nampak, Allah nampak. Allah nampak. Ni keyakinan. Orang bertakwa ni orang yang berkeyakinan. Yakin terhadap apa dia? Yakin terhadap Islam. Ni orang yang bertakwa. Allah dia jadikan puasa, nak suruh timbulkan keyakinan dalam hidup kita. Walaupun orang lain tak nampak, kamu jangan makan rasuah. Kamu jangan ambil barang orang. Jangan kamu buat klaim palsu. Jangan kamu buat benda yang dilarang oleh Allah. Kerana apa dia? Selamat pun kamu di dunia, kamu tak selamat di akhirat nanti. Ini dipanggil orang yang ada takwa. Allah dia nak suruh kita lahir takwa. Allah jadikan puasa satu ibadah yang tak nampak. Satu-satu ibadah yang hanya kita dengan Allah. Ibadah solat kita nampak. Ibadah puasa, ibadah apa dia? Haji kita nampak. Ibadah apa dia? Zakat kita nampak. Tapi ibadah puasa ibadah tak nampak. Selama ni orang kita payah dia nak yakin dengan pada Allah. Allah ajar pada kita, dalam hidup kamu adanya syaitan. Syaitan ni innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ni musuh yang paling nyata dalam hidup kamu. Orang kita sebut syaitan, orang kita tak takut. Sekarang ni cuba sebut adanya virus coronavirus COVID-19 ni saja. Orang pun jadi takut terus. Sama-sama tak nampak je. Syaitan tak nampak. Kemudian yang disebut dengan coronavirus ni tak nampak juga. COVID-19 ni sama-sama tak nampak. Tapi kenapa dengan COVID-19 kamu boleh yakin? Dengan yang disebut dengan syaitan kamu tak yakin? Syaitan yang buat khianat pada kamu, buat khianat dalam rumah tangga kamu. Ramai mana orang kita buat tak peduli je pada syaitan. Syaitan ganggu rumah tangga dia tak peduli dalam hidup dia. Kemudian syaitan buat khianat pada diri dia tak peduli syaitan. Tapi coronavirus
ataupun COVID-19 ni, siap basuh tangan, pakai mask, kenapa kita boleh yakin dengan COVID-19, tiba-tiba kita tak boleh yakin dengan jahatnya syaitan, kemudian baiknya malaikat, tak boleh yakin terhadap syurga Allah, dan tak boleh yakin terhadap takutnya neraka Allah. Punca apa? Punca kita tidak dididik, dipanggil ketakwaan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Allah, dia nak suruh kita jadi manusia takwa. Pertama, Allah suruh timbulkan keyakinan. Dengan cara macam mana? Puasa. Itu cara yang pertama. Yang kedua, Allah nak suruh kita jadi orang yang bertakwa. Dengan puasa ni, Allah suruh kita jaga ibadah. Dalam hidup kita ni, orang yang bertakwa, orang yang jaga ibadah. Kalau kita tak jaga ibadah, tanda kita tak takwa. Ibadah apa dia? Banyak benda lah ibadah ni. Perbincangan ibadah ni panjang dan besar. Kerana ibadah ni ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Orang yang bertakwa, orang yang jaga ibadah. Dalam hidup dia, dia jaga ibadah dia. Macam mana dia jaga ibadah dia? Allah suruh kita puasa bermula pada subuh sampai maghrib. Kenapa subuh sampai maghrib? Kenapa Allah tak suruh kita puasa bermula daripada zuhur berakhir dengan isyak? Kenapa kita tak puasa bermula daripada asar berakhir dengan subuh besok? Tapi kenapa subuh sampai maghrib? Tengok cara Allah nak didik ketakwaan diri pada Allah. Allah suruh kita puasa bermula pada subuh, berakhir dengan maghrib. Kenapa? Kenapa kita tidak berakhir dengan zuhur? Cepat sikit, sepatutnya demikian. Sepatutnya berakhir dengan asar, laju sikit. Tak kira kamu raja ke, kamu ustaz ke, kamu yang berhormat ke, kamu nama Tan Sri ke, kamu Tun ke, kamu siapa pun, kamu kena mula subuh. Kamu kena berakhir dengan maghrib. Kenapa subuh sampai maghrib? Ulama-ulama tanya. Kerana Allah nak didik takwa. Macam mana Allah nak suruh didik takwa? Jaga ibadah. Jaga ibadah apa? Jaga dua waktu ini kebanyakan orang kita tinggal solat. Subuh, orang kita payah nak bangun sembahyang subuh. Cuba tanya rata-rata di kalangan kita. Subuh, ramai orang kita sembahyang subuh gajah dipanggil. Tak boleh nak sembahyang subuh di awal waktu. Nak jaga solat subuh. Payah kita nak jaga subuh. Macam mana cara Allah nak suruh kita jaga subuh? Solat subuh, senang je Allah buat satu program. Program untuk kita bangun solat subuh. Allah jadikan apa dia? Allah programkan sahur sebelum mana subuh. Makan sebelum mana subuh. Makan sebelum mana subuh ni tak ada lagi diajar kita breakfast sebelum mana subuh. Dalam dunia ni, hanya Islam mengajar supaya makan sebelum mana subuh. Islam je mengajar kita ni makan sebelum mana subuh. Dipanggil sahur. Sampai Rasulullah ajar pada kita, tasahharu walau bitamratin. Rasulullah kata bangun sahur walaupun dengan sebiji kurma. Fa innaha barakah. Kerana kamu bangun sahur ni, dia akan bawa keberkatan pada diri kamu. Dia ajar demikian. Rasulullah pesan supaya kita ni bersahur. Jangan kita mentang-mentang dah kenyang tak bangun bersahur. Tak boleh. Bangun juga bersahur. Dengan tujuan apa dia? Nak didik. Lepas pada sahur, kamu sembahyang subuh. Kamu jaga solat subuh. Sebab tu sahur dekat-dekat dengan subuh. Jangan sahur awal sangat, jangan. Kenapa sahur awal sangat? Orang tanya sahur ke 12 tengah malam. Dia jawab, kerana takut tak terbangun besok. Dia takut tak bangun sahur. Dia tak takut tak bangun sembahyang subuh. Tengok cara Allah nak didik pada diri kita. Nak didik apa dia? Nak didik takwa. Allah dia nak suruh jaga sembahyang maghrib. Allah jadikan program makan sebelum daripada maghrib. Sekali lagi sebut makan, orang kita semua balik awal. Duduk meja makan. Sebelum maghrib kan, cuba tengok meja-meja makan sebelum maghrib. Bulan Ramadan. Penuh je, senyap je. Siap golek lagi kurma tu. 2-3 kali golek kurma. Atas-atas meja ni sendiri. Nak sebutnya apa dia? Sibuk tanya orang. Maghrib, lambat lagi maghrib. Tanya anak-anak pula tu. Maghrib, lambat lagi. Anak pula jawab, lambat lagi bah. Ada 10 minit lagi katanya anak. 10 minit lagi, nak pengsan terus dia ni. Sebut nak 10 minit. Dianya sibuk nak jaga. Kenapa tak makan awal? Kenapa dia tak makan senyap-senyap, makan dulu? Tapi nak sebutnya, jaga solat maghrib. Jaga, tunggu maghrib. Dengar azan je, Allahu Akbar. Terus masuk makanan dalam mulut. Kenapa makan terus? Jawab, kalau orang tanya dia, kenapa makan cepat sangat? Makruh lewat, tahu makruh dia sebut. Tahu pula hukum makruhnya. Tapi nak sebut gambaran orang kita, Allah nak didik ibadah melalui apa dia? Nak didik, nak suruh kita jadi bertakwa. Allah jadikan puasa salah satu cara untuk nak mendidik kita menjaga ibadah pada Allah. Yang ketiga, orang yang bertakwa pada Allah, dia jaga akhlak. Dia jaga akhlak. Jaga akhlak dalam diri kita. Akhlak kita apa dia?
Akhlak kita ni orang yang bertakwa pada Allah, Allah suruh kita dalam kita puasa, kalau ada orang caci maki kita, cela kita, kita diajar supaya sebut inni saim, aku puasa. Sebut inni saim, aku puasa. Kalau kita ada masalah je dalam rumah tangga kan, tension dengan suami, tension tengok muka isteri, misal contohnya, tension dengan anak-anak, sebut inni saim, aku puasa. Ni nak didik akhlak, dia panggil. Nak didik akhlak. Macam mana nak didik akhlak lagi? Kita diminta supaya bagi makanan pada orang berbuka puasa. Bagi. Makanan kita ni, jangan kita makan untuk kita je berbuka. Tetapi makanan berbuka ni, ajak orang lain sama berbuka. Sekarang tak boleh, musim PKP. Tapi kita je boleh hantar melalui GrabFood, melalui Foodpanda, macam-macam gaya. Kita boleh hantar makanan-makanan pada rumah jiran-jiran. Bagi pada jiran-jiran berbuka puasa dengan makanan yang kita sediakan. Semua ni dengan tujuan apa dia? Nak ajar kamu jangan jadi penyayang pada dunia, tetapi kamu jadi penyayang pada akhirat. Macam mana jadi penyayang pada akhirat? Dengan derma. Siapa yang kuat derma di dalam bulan Ramadan, itu tanda dia sedang mencintai akhirat yang besar dalam hidup dia, dibandingkan dengan orang yang menyimpan. Akhirnya yang disimpan ni untuk orang lain. Lalu Islam ajar kita ni jangan simpan untuk orang, simpan untuk kita lah. Macam mana cara nak simpan untuk kita? Derma. Bila kita derma, kita impak dalam bulan Ramadan, Allah gandakan gandaan itu sampai Allah Subhanahu Wa Taala sebut as-saumu li wa ana ajzi bi. Dia puasa untuk aku sendiri yang balas. Banyak mana yang dia patut dapat. Itu cara Allah ajar daripada diri kita ni. Aku tak akan bagi tahu dia derma banyak mana, dia dapat banyak mana, tak bagi tahu. Satu amal ibadah puasa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar pada kita, Allah tak bagi tahu ganjaran. Tapi Allah kata, aku akan bagi aku tengok keikhlasan kamu banyak mana. Jadi dalam bulan Ramadan begini, kita ni mendidik akhlak. Didik akhlak pada diri kita. Untuk apa dia? Untuk jadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukaddimah kita lah, cikgu. Nanti. Silakan Ustaz. Tak dengar. Okey, boleh dengar? Ya. Alhamdulillah. Okey, minta maaf tadi. Okey, pada sahabat-sahabat, tadi kita dah dengar berkaitan dengan puasa itu sendiri, tentang bagaimana puasa itu menjaga ibadah kita, akhlak kita dengan cara tak langsungnya mendidik kita, dan bagaimana puasa itu juga untuk meningkatkan kualiti takwa kita, insya-Allah. Jadi kalau ada soalan, boleh bertanya kepada Ustaz hari ini, direct dengan Ustaz, ataupun dengan berkaitan dengan ketakwaan, dengan puasa ni juga sendiri. Dan siapa ada soalan boleh bertanya kat chat ataupun boleh ambil boleh ambil. Saya rekod juga ni, boleh ulang balik nanti. Okey. Ada nak tanya? Kalau nak tanya boleh tanya Ustaz terus. Okey, kalau tak ada tanya, saya akan tanya sikit lah ada soalan Ustaz. Silakan. Saya bagi ruang lah untuk peserta kita. Ini live dengan Ustaz Ahmad Dasuki ni memang bukannya senang. Biasa kita kalau live nak direct bertanya secara live tak boleh. Dia punya time. Sekarang ni boleh bersuara. Para peserta kita boleh bertanya. 37 orang insya-Allah hari ini yang bersama kita. Ahlan-ahlan pada semua yang datang pada malam pada petang ini, insya-Allah. Okey. Ada nak bertanya? Okey, tak ada. Semua mukadimah pun dah banyak ilmu dalamnya. Alhamdulillah, mukadimah dah benar dah. Mukadimah dah banyak ilmu. Kalau isi apa lagi dah tahu kita. Okey. Okey, boleh Ustaz sambunglah sikit tentang terus Ustaz sambung, maksudnya mereka khusyuk dan mencatat lah tu yang berkaitan dengan takwa ni sendiri. Okey, silakan Ustaz, boleh teruskan kuliah Ustaz, silakan. Kemudian yang keduanya, saya suka nak sebut sesi yang kedua terhadap Ramadan ini ialah malam. Jangan kita nampak Ramadan ini siang je, jangan. Tetapi kita kena faham bahawa malam-malam yang besar yang kita mesti kejar.
terhadap bila kita nak jadi manusia yang bertakwa, manusia yang layak untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, malam-malam kita jangan kita habiskan dengan kerja sia-sia. Jangan. Malam sibuklah cara nak makan. Sibuk pada kita nak makan colek lah, nak makan apa dia, nak makan makanan-makanan mula kita. Malam untuk kita nak membelasah, dipanggil membelasah makanan. Jangan demikian. Tapi malam kita kena tingkatkan lagi ketakwaan kita. Ni malam-malam bulan Ramadan. Macam mana malam-malam yang kita kena jaga pada kita? Malam jangan kita habiskan masa depan TV ataupun depan komputer dalam keadaan kita melayan, duk scroll tengok WhatsApp ataupun baca benda-benda yang tak ada manfaat. Malam kita penuhkan dengan bacaan Al-Quran dan juga zikir pada Allah. Yang tak boleh solat, zikir. Manakala yang boleh solat dan juga yang disebut dengan doa dan juga zikir di kalangan kita. Ayat ni yang kita diajar supaya malam sampai pagi esok kejar apa dia? Pagi setiap malam ni kejar malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Dalam sebulan ini Allah sembunyikan satu malam yang disebut dengan malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr ini khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Ni dia cara pada diri kita. Allah anugerahkan pada kita malam Al-Qadr. Macam mana kita nak dapatkan malam Al-Qadr? Allah ajar pada kita, jangan tertinggal dua perkara. Yang pertama, jangan tinggal daripada solat. Yang kedua, jangan tinggal daripada zikir dan doa. Pada diri kitanya. Malam kita diajar supaya demikian. Solat dan zikir serta doa serta sedekah pada diri kitanya. Malam-malam, pada tiap-tiap malam kita buat yang ni pada diri kita. Dapatkan malam Al-Qadr. Orang naknya kenapa nampak pelik sangat ni? Duduk atas tikar sejadah, baca Quran, kemudian zikir pada Allah. Kita sebut, kita nak dapat malam Al-Qadr kan? Malam Al-Qadr ini, tanda orang yang dapat malam Al-Qadr ni, ialah orang yang bertakwa aja pada Allah. Orang yang tak bertakwa pada Allah, dia tak peduli apa pun. Malam, dia kata malam untuk kita nak makan banyak-banyak. Kemudian besok kita akan berlapar. Dia sebut demikian. Besok kita akan letih. Dia gambarkan demikian. Akhirnya, pada diri dia nampak malam tu bukan malam yang bernilai. Orang bertakwa, dia kena nampak malam-malam Ramadan ni malam-malam yang bernilai. Start daripada mula berbuka puasa. Kemudian lepas pada berbuka puasa, kitanya jaga solat isyak. Kemudian jaga solat tarawih. Ajak keluarga kita solat tarawih bersama. Kemudian kita baca Quran. Kemudian tidur. Lepas pada kita tidur, kemudian kita bangun balik. Bangun balik kejut keluarga kita. Rasulullah sebut banyak kali, aku doa biar Allah bahagialah mana-mana seorang suami yang dia kejutkan isteri dia dan anak-anak dia. Kemudian anak-anak dia tak nak bangun, keluarga dia tak nak bangun, dia ambil air, dia genjih-genjih ke muka anak isteri dia supaya bangun cari malam Lailatul Qadar. Demikian juga Rasulullah kata, aku doa biar Allah bahagialah mana-mana rumah tangga yang dia dalam keadaan yang malam-malam Ramadan ini dia kejutkan suami dia. Isteri kejut suami. Kejut, bangun bang, bangun. Kita cari malam Lailatul Qadar. Kita dapatkan saat masa yang mustajab doa. Saat itu dan saat ini banyak. Isteri ni kejut suami dan suami bangunkan anak-anak. Aku doakan biar Allah bahagialah rumah tangga yang demikian. Kemudian suami dia tak nak bangun, dia ambil air, dia genjih-genjih ke muka suami dia dan muka anak-anak dia ni sendiri. Kalau genjih-genjih pun tak bangun, ambil air satu baldi tu jiruh semua. Senang ceritanya. Tu saya tambah tu bukan dalam hadis Rasulullah. Cuma nak sebutnya gambaran pada kitanya, kita tak nak ke dapatkan keluarga bahagia dengan cara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kan kalau kita nak hidup keluarga kita ni keluarga yang aman, keluarga yang tenteram, hidup dalam keadaan yang bahagia dalam kehidupan kita, lalu kitanya cari jalan ketakwaan demikian. Pada diri kitanya, bangun keluarga kita, bangun pagi-pagi sebut subuhun kudus Rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Ulang mulut-mulut kita ni bulan Ramadan sebut Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ataupun bangun satu keluarga, riuhkan dalam keluarga kita sebut Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ni sayyidul istighfar dipanggil. Kan sonok kan kalau rumah kita riuh je, masing-masing istighfar, masing-masing minta ampun pada Allah. Malam tu memecah keheningan malam dengan sayyidul istighfar dipanggil. Sayyidul istighfar. Kemudian kita sebut Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang dan ulang dalam rumah tangga kita. Kalau rumah tangga ke ataupun dalam masyarakat kita ke, kita belajarlah, kita sebut, ya Allah, kerana dosa-dosa ini kah yang menyebabkan kena kita ni COVID-19 ini. Dosa-dosa yang kita buat ni kan banyak kan dalam hidup kita. Lalu kerana dosa sesama kita ni kah yang menyebabkan kita diuji sebegini rupa dalam kehidupan kita. Yang menyebabkan di waktu ni kita banyak memuhasabah diri. Di waktu mana kita memuhasabah diri ni, kita boleh betulkan balik jalan hidup kita. InsyaAllah malam ni kita akan cerita dalam bab ni lah dengan Prof. Dr. Muhayya, insyaAllah membetulkan kesilapan lalu. Tajuk yang kita nak bincangkan malam ini, insyaAllah tuan-tuan bolehlah sekali pada malam ni kita live pada pukul 10 malam. Tuan-tuan boleh bagi tahu pada sahabat-sahabat dan sebagainya. Tapi nak sebutnya bila malam, jangan kita rugikan, sia-siakan malam-malam Ramadan ini. Sebab ramai orang kita ni malam je dia sia-siakan, sibuk nak tengok cerita. Yang teruk lagi, orang tua tengok Gusti. Bulan-bulan Ramadan tengok Gusti lagi. Malu kita dalam keadaan suasana umur kita dah semakin singkat, masa kita dah semakin dekat pada diri kita untuk dipanggil menghadap. Lalu mengapa kita masih lagi leka dan lalai sepanjang kita hidup di atas dunia ni? Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur nikmat atas izinnya. Dah banyak penerang bahagian malam pula ni. Bab malam ni dah berapa malam dah kita ni. Bagaimana kita hiasi malam kita ni. Malam dengan ibadah ke, malam dengan media sosial ke, apa. Ustaz, dari segi kalau malam ni Ustaz, kalau kita lihat, kalau dulu kita pergi masjid, pergi surau, lepas tu kita solat pun tarawih pun 20 lah, ada 8 lah, yang 20 lah. Kita pergi kajian lah, ibadah kita pun pergi sampai masjid awal, mengaji, berzikir dan semua. Bila kat rumah ni, situasi tu berbeza sekali rasa Ustaz kan. Macam dia punya feel dia tu, dia punya kalau lah rumah tu tak biasa dihiasi dengan Al-Quran dan juga ibadah, pastinya berbeza sekali lah. Dan adakah kualiti dari segi ibadah tu bila berada di rumah tu lebih low ke berbanding dengan sebelum ni PKP ni, setahun lepas? Adakah dia boleh dipertingkatkan? Bagaimana kita nak pertingkatkan kualiti ibadah kita di rumah tu, bagaimana yang kita lalui di yang tahun lepas di masjid tu? Sebab suasana dah berbeza lah PKP ni. Ibadah kat rumah dengan ibadah kat masjid. Dia sebenarnya berita gembira pada orang yang menghidupkan ibadah Ramadan pada tahun yang lepas di masjid-masjid. Dia tak tinggal masjid. Kemudian tahun ni tak boleh nak pergi ke masjid. Pahala dia sama dengan dia pergi masjid. Pahala dia sama je. Kerana dia memang orang yang istiqamah. Bila dia istiqamah dalam diri dia sebelum daripada ni, tahun-tahun lepas dia istiqamah, tahun ni je kita ditahan untuk kita tak boleh nak pergi. Kerana apa dia? Kerana tahanan ini Allah nak suruh kitanya banyakkan ruang untuk kita bersama dengan keluarga dan sebagainya. Pahala ni sama ke dengan kita datang masjid? Pahala sama je dekat rumah kita. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tengok sama ke tak sama. Cara mudah pada diri kita. Tapi nak sebutnya, bila kita hidup dengan istiqamah dengan agama, satu hari kita tak boleh buat benda yang kita buat ni. Lalu Allah akan bagi pahala tersebut untuk diri kita. Macam kita duduk dalam majlis sebegini kan, majlis online kita sebegini. Suatu hari kita tak boleh dah online sebegini. Dapat ke pahala kita ni beronline sebegini? Dapat. Hari-hari yang kita lalui itu kita akan dapat. Allah Subhanahu Wa Taala tak kurangkan pahala dan pemurahnya Allah dengan hamba-hambanya. Nak sebutnya bagaimana Allah dengan hamba ni. Lalu kita jangan kita berani nak buat maksiat. Bila kita berani nak buat maksiat, menyebabkan kita jadi hambar dalam kita ibadah pada Allah. Lalu yang hambar dalam ibadah pada Allah ni jadi bahaya. Kita pun jadi jauh, tak rasa seronok, tak rasa nikmat. Saya tengok ada sahabat-sahabat walaupun dia tarawih dekat rumah,
dia tarawih dengan anak dan isteri dia. Dia baca sama je dia dengan kat masjid. Sama je dia bacaan yang dia baca tu sendiri. Maknanya apa dia? Dia rasa nikmat. Sama. Dia tak ada perbezaan pada diri dia. Ni kehidupan orang-orang soleh. Orang soleh, dia tak rasa. Walaupun dia disekat daripada nak pergi ke masjid. Tetapi, dia tak rasa bahagia dalam hidup dia. Dalam suasana begini untuk mentaati perintah Allah SWT. Sebab tu kita kena istiqamah dengan ibadah pada Allah. Istiqamah dalam taat pada Allah. Jangan kita ni teragak-agak dalam kita mentaati perintah Allah. Ramai orang kita ni teragak-agak. Keyakinan dia tu teragak-agak. Dia ya ke ada ke tak ada. Pahala ni dapat ke tak dapat. Dia jadi teragak-agak. Bila teragak-agak menyebabkan ruang itu senang untuk syaitan masuk, menimbulkan lagi keraguan pada diri dia. Wallahualam. Okey, alhamdulillah jelas dan padat dah tu. Maknanya kalau kita biasa ke surau masjid, insya-Allah pahala tu sama juga kita dapat pada tahun walaupun kita berada di rumah. Ada tanya soalan ni di sini di chat ni, kalau saya baca. Assalamualaikum bagi ustaz, maaf bertanya. Soalan saya adalah bagaimana kita nak kekalkan bi'ah Ramadan ni yang ada dalam rumah kita, sebab setiap hari ada hal berbeza-beza yang mendatang. Nak kekal bi'ah Ramadan ni dalam rumah kita ni, ya Allah. Silakan Ustaz. Yang pertama, kita kena ada ilmu. Kita kena faham Ramadan ini merupakan satu cara Allah nak tunjuk sayang dia kepada kita. Lalu kita memahami tentang Ramadan ini penting sangat dalam kehidupan kitanya. Bila kita ada ilmu, lalu kita buat amalan dengan ilmu yang kita ada. Lepas pada itu kita buat amalan mula-mula sikit. Amalan, misal contoh amalan. Kita buat contoh apa dia, berbuka puasa ni makan ramai-ramai. Seronok kan kita makan ramai-ramai. Amalan demikian. Jangan kita bulan Ramadan je makan ramai-ramai. Tapi bulan-bulan yang lain pun makan ramai-ramai juga. Bulan Ramadan ni rasa seronok tak waktu mana berbuka puasa? Seronok kan? Rasulullah sebut, lis-saim farhatan. Farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang puasa ni ada dua kegembiraan dalam hidup dia. Bila? Waktu mana nak berbuka. Allah jadikan masa yang indah. Jadi kita je lepas pada bulan Ramadan nanti kita puasa sunat. Kita makan pun makan beramai-ramai. Di kalangan kita saling suap menyuap di kalangan kita. Berbuka tu kita ambil makanan, kita suap ke mulut anak menantu kita seorang-seorang. Waktu ni waktu yang indah dalam hidup kita. Ini nak sebutnya gambaran bagaimana kitanya diajar supaya ingat kepada Allah dan kita berkekalan. Dua. Yang ketiga, baca doa. Doa pada Allah. Ya Allah, tolong kekalkanlah aku, dia aku ni. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wahai Tuhan yang balik-balikkan hati manusia, tolong tetapkanlah pendirian aku wa ala ta'atika, dalam aku mentaati perintah kamu. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci kamu ya Allah, aku sentiasa melakukan kezaliman pada diri aku sendiri ya Allah. Tolong tetapkan pendirian dalam hidup ni. Ini dipanggil dalam hidup kita ni orang yang hidup dalam keadaan yang jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. Itu cara demikian. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah jelas. Ada lagi soalan nak tanya. Kena ingat kena ilmu kena ada. Tanpa ilmu apa saja ibadah kita pun makin berkurang ataupun jadi masalah ibadah kita. Kita rajin ni, puasa ni rajin, solat rajin, tapi ilmu tak ada. Alamak. Jadi itulah yang jadi isu di kalangan kita bila tak berilmu. Dan macam-macam perkara berlaku sebab tak ada ilmu, mulalah komplain sana sini tapi ilmu tak ada. Okey, dalam bulan Ramadan ni kita berhajat untuk kata Al-Quran. Kalau bacaan tanpa faham tafsirnya, boleh ke Ustaz? Dia tanya ni, kalau bacaan tanpa faham tafsir, ya, boleh tak baca untuk khatam saja, tak jadi masalah pada diri kitanya. Ni hebatnya Quran ni, dia tidak macam baca Facebook, tidak macam baca WhatsApp, tapi baca Quran. Rasulullah sebut, bila kamu baca Al-Quran, jangan kamu sebut alif lam mim tu 3 huruf. Jangan kamu sebut alif lam mim tu 1 huruf, tetapi alif tu 1 huruf, lam tu 1 huruf, mim tu 1 huruf. Setiap 1 huruf tu 10 kebaikan. 10 kebaikan yang Allah jadikan pada diri kita. Maknanya Rasulullah nak ajar, walaupun kamu tak faham, kamu baca. Lama-lama kamu akan rasa nikmat dalam bacaan Al-Quran Karim. Ni beza dengan kita baca surat khabar, beza daripada kita baca
tulisan-tulisan manusia. Al-Quran ni membaca ayat-ayat Allah. Bila kita baca ayat-ayat Allah, di saat mana kita baca ayat Allah, sama ada kita faham pun kita dapat pahala, tak faham pun kita dapat pahala. Kalau kita faham, lagi berganda pahala yang Allah sediakan untuk diri kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur. Ni Ustaz, ini yang famous lah. Saya zaman kecil dulu tanya soalan yang sama ni. Ustaz, boleh terangkan dengan jelas berkaitan syaitan yang dirantai ni? Sebab apa? Ada tak puasa, ada curi. Orang mencuri pun ada bulan puasa, mesiap berlaku bulan puasa. Apa hal ni? Syaitan ni gimana kan kata kena rantai? Ada syaitan terlepas ke? Apa tidak? Jadi apa konsep syaitan yang dirantai dalam bulan Ramadan, insyaAllah? Rasulullah bila masuk saja dalam bulan Ramadan, Rasulullah sebut qad ja'atkum syahrun mubarak, telah datang pada kamu bulan yang penuh dengan keberkatan. Tuftahu lahu abwabul jannah, dibuka segala pintu syurga Allah. Wa tughliqu abwabun nar, ditutup segala pintu neraka Allah. Wa suffidatis syayatin, dan digari segala syaitan-syaitan yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Apa maksud dibuka pintu syurga? Ulama-ulama jawab, dibuka pintu syurga maknanya dibuka pintu keampunan Allah. Apa yang maksudkan dengan ditutup pintu neraka? Yang disebut dengan Allah susahkan kita, payahkan kita untuk dihumban ke dalam neraka Allah. Apa maksud yang disebut dengan digari syaitan? Digari syaitan, yang ditanya soalan ini, maksudnya di mana syaitan-syaitan itu dibelenggu. Ulama tanya, syaitan yang macam mana dibelenggu? Ada lagi orang mencuri, ada lagi orang ditanya lagi, ada lagi orang yang tak semayang, ada lagi orang buka aurat. Tu dia jadi wakil-wakil syaitan, dia panggil wakil-wakil syaitan. Sebagaimana pejabat pos, dia ada wakil pos. Sebagaimana yang disebut dengan adanya yang namakan dengan ada wakil-wakil, ada demikian juga dengan syaitan. Syaitan ni yang kepala pengat dia tu, kepala yang paling besar tu diikat. Syaitan itu kepala bos dia tu Azazil, diikat sepanjang bulan Ramadan. Tapi anak-anak dia ni terdiri daripada dua. Satu terdiri daripada jin wa nas, manusia dan juga jin. Jin dan juga manusia. Minal jinnati wan nas, daripada kejahatan jin dan juga manusia ini sendiri. Lalu kita hanya minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada kejahatan yang ni. Ya, bapak dia tu diikat, tapi ni yang bawah-bawah ni bergerak lagi berjalan untuk mencari dan menggoda manusia. Kalau ada juga orang yang buat lagi maksiat di tengah saat-saat bulan Ramadan ni, maknanya dia kena goda kepada perebek-perebek dia. Syaitan-syaitan perebek yang goda dia pun dia lepeh dah, dia panggil. Apatah lagi kalau datang saat Azazil ataupun ketua kepada iblis yang datang, ataupun iblis dan juga yang datang ni menggoda dia, senang sangatlah untuk dia digoda. Lalu pada diri kitanya, dalam hidup kita ni, kita diminta supaya berlindung sepanjang masa pada Allah daripada kejahatan syaitan. Suatu ulama sebut, bila kita baca ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut a'udzubillahi minal iblis, tak sebut demikian, tapi Allah sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allah guna demikian, aku mohon perlindungan daripada Allah daripada kejahatan syaitan yang direjam itu. Maknanya syaitan ni masih ada dalam bulan Ramadan. Yang diikat ialah iblis, wasufidatish, yang disebut dengan diikat segala syaitan-syaitan ni, maknanya bapa-bapa kepada syaitan tersebut, iaitu iblis yang diikat. Yang ketua-ketua, yang kecil-kecil ni dilepas begitu saja. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah. Itu tentang syaitan ya. Ada pakai jenderal, corporal, sarjan semua ada lah. Kalau dengan sarjan pula kalah, tak payah hantar inspektor lah, kalah dengan sarjan dia kata. Okey, soalan yang dia tanya mungkin ada relate dengan Ustaz dah jawab tadi ni. Apakah yang dimasukkan dengan lalai orang yang lalai dalam bulan Ramadan? Orang yang lalai dalam bulan Ramadan ni orang yang tak tahu terhadap dia berada dalam bulan Ramadan, ataupun dia dalam keadaan dia puasa tapi dia tak fokus terhadap puasa dia. Hanyut je. Dengar benda-benda yang lara. Lalai, maksudnya demikian. Padahal patutnya bila kita puasa, puasalah mata kita, puasalah telinga kita, puasalah hati kita. Tapi ada orang kita, dia puasa menahan lapar dan dahaga saja. Tapi yang lain dia buat. Yang lain dia tak semayang. Yang lain dia tak tutup aurat. Yang lain dia masih lagi sibuk mendengar lagu-lagu yang melekakan dan melarakan pada diri dia. Ni orang lalai, dia panggil. Lalai, perlu ditegur pada dia. Ingatkan dia, sayang kamu puasa kan. Ni orang lalai. Orang lalai ni orang yang masih lagi dalam keadaan yang
Dia menahan lapar dan dahaga, tetapi dia tak dapat apa-apa pahala daripada lapar dan dahaga dia. Ni orang lalai yang disebut dalam hadis Rasulullah, kam min saim laisa lahu illa al-ju' wal atash. Berapa ramai orang yang puasa tapi dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia kecuali dia dapat lapar dan dahaga semata-mata pada diri dia. Rugi pada diri dia demikian. Wallahu a'lam. Allah Allah. Okey. Alhamdulillah. Okey, maknanya orang lalai ni maknanya musim Ramadan pun sama, sebelum Ramadan pun sama. Ya. Yeah. Maknanya tak nak berubah lah. Maknanya kalau dulu asyik dengar lagu, sepatutnya Ramadan ni tukar pada zikir mengaji, tapi tak dengar juga. Duk dengar lagu jugalah tu. Ya. Yeah. Okey. Baik. Adakah kualiti kita nak menentukan kualiti biasanya bila sebelum ni lah kalau orang tanya bila masa Ramadan ni bagus, maknanya akhlak jaga, tapi bila masuk raya dah berubah. Jadi adakah menandakan kualiti Ramadan dia tu agak rendah ke ataupun tak diterima ke, apa isu dia bila Ramadan okey, tak Ramadan bila dah masuk raya Syawal je dah balik asal. Macam Syaban juga, maknanya tidaklah kata macam Ramadan, ada jadi macam bulan-bulan yang lain pula. Macam mana Ustaz, apa komen Ustaz tentang isu yang berkaitan dengan rasa daripada sejak dulu lagi benda ni berlaku Ustaz? Menandakan dia tidak dapat menghayati Ramadan kalau dia berubah kepada asal. Dan Ibn Abbas dia sebut, kalaulah kamu masuk bulan Syawal tiba-tiba perangai kamu kembali balik kepada asal, berdoalah pada Allah supaya Allah minta hati yang baru. Hati kamu tu hati yang buruk dipanggil, hati yang tak boleh nak dibaiki. Ramadan ni bulan Allah baiki. Allah baiki hati kita nak jadi semakin baik, semakin baik. Tiba-tiba bila masuk Syawal berubah balik pada yang sama. Maknanya enjin kamu enjin rosak, campak dalam Sungai Kelang lah senang ceritanya. Kalau kereta yang jenis demikian. Demikian juga dengan hati kita. Bila hati kita ni masuk dalam bulan Syawal, perangai kita balik semula pada asal. Menandakan apa dia? Rosak sangat dah tu. Hati kita ni terlampau rosak. Lalu bagaimana cara untuk kita nak suruh pada diri kitanya dapat kembali yang baik? Doa pada Allah. Minta Allah kurniakan hati yang baik. Dan Allah gantikan dengan hati yang buruk yang kita sedang menguasai diri kita. Wallahualam. Okey. Okey, ada lagi tak soalan? Ustaz ni, kita dah hampir dekat sejam sama Ustaz, insyaAllah. Dah hampir pukul 3 rupanya kita, subhanallah. Tak jangka. Antara perkara juga yang berkaitan, Ustaz ada sebut tadi tentang bila kita bulan Ramadan ambil ruang untuk kita bersedekah. Kita bersedekah, kita beri sumbangan yang kena banyak. Ustaz sendiri pun menyampaikan sumbangan. Ustaz sendiri ada satu NGO yang aktif. Jadi macam mana kita ni nak belai jiwa kita ni supaya bila masuk Ramadan kita nak perasaan kikir ni daripada yang suka kita nak derma. Kadang-kadang kita nak derma ni biar derma yang boleh menggetarkan kita punya iman kita. Banyak selama ni duk derma RM5, RM10. Sekarang ni macam mana kita nak latih, nak train diri kita ni supaya nak derma sampai 100, 10, 50. Tak terasa macam kita rasa ya Allah aku nak derma 100 ni, ya Allah aku nak derma. Kalau boleh biar kita nak rahirkan rasa macam ringan tak kita punya jemari kita nak tekan internet tu, online banking tu nak tekan 50 ataupun 100 ataupun macam tu lah insyaAllah Ustaz. Nak bagian semangat sedekah ni Ustaz. Kita kena ingat bahawa bila kita bersedekah ni, kita bukan bersedekah untuk orang, tetapi kita bersedekah untuk diri kita sendiri. Kita kena ingat demikian. Jangan kita ajar dan kita tanam pada diri kita, bila kita bagi tu bagi kepada yang tu. Tetapi kita kena didik pada diri kita ni, kita bagi ni pada diri kita sendiri. Sebab tu Islam larang jangan buat jahat. Kerana buat jahat tu dia balik semula pada diri kita balik. Islam suruh kita berbuat baik. Bila kita berbuat baik, semua kebaikan yang kita buat dikembali balik pada diri kita. Tuan-tuan bagi RM50, tuan-tuan akan jumpa balik di akhirat RM50. Rugi apa pada kita? Demikian. Sebab kita bagi pada kita. Yang kita kata, saya tak nak bagilah RM50 Ustaz, saya nak simpan. Kita simpan untuk siapa? Simpan untuk diri kita ke simpan untuk orang? Bila kita mati, duit RM50 ni dapat pada siapa? Dapat pada kita. Bawa masuk dalam kubur? Tak juga. Yang kita bawa masuk dalam kubur ialah amalan, pahala. Tiba-tiba bila kita dalam keadaan yang kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita tertinggal barang-barang yang kita cari. Kita cari ni dalam hidup kita ni untuk siapa? Kita dalam hidup kita ni harta banyak-banyak ni untuk siapa? Untuk diri kita kan. So
kalau untuk diri kita, kenapa kita tak boleh bawa sekali barang-barang kita ni ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita nak tinggal segala harta-harta yang Allah bagi pada kita di dunia? Ramai orang kita ni, dia fikir bahawa dia nak simpan. Orang tanya simpan untuk apa? Dia jawab simpan untuk bekalan hari tua. Siapa yang ajar simpan untuk bekalan hari tua? KLBSP Ustaz disebut demikian. KLBSP yang supaya simpan untuk bekalan hari tua. Kita kata tak. Allah. Rasulullah ajar simpan untuk bekalan ke syurga. Jangan simpan untuk bekalan di dunia, jangan. Rugi pada diri kita. Ramai dah orang kita ni banyak harta, banyak kedudukan, tinggi kedudukan, segala-gala ada. Bila dia mati, dia masuk dalam kubur seorang-seorang. Dia tertinggal harta yang dia miliki atas dunia. Orang lain duk berebut harta dia. Ramai kan Tan Sri, Datuk Seri yang mati sebelum daripada ni. Kita tengok berapa, 1 bilion harta dia tertinggal atas dunia. Kenapa? Padahal dia bila dia masuk, dia bawa harta benda tersebut. Tak bawa pun, tinggal pada orang. Dalam hidup kita, jangan begitulah pada diri kita. Bawalah harta benda kita ni. Sekarang ni, kita diajar supaya apa dia? Tolong alihkan segala aset-aset kita di dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita sampai ke akhirat Allah. Biar baru cerdik dalam hidup kita. Jangan kita ni jadi orang yang terpaku dengan harta yang banyak di atas dunia, kemudian kita tinggal harta benda kita. Lalu kita tak bersedekah. Rugi pada diri kita. Ni bulan yang paling baik. Ramadan ni bulan yang paling terbaik untuk kita mengalihkan segala aset-aset kita yang ada atas dunia, biar dah berada di akhirat. Bila kita masuk dalam kubur, jumpa balik ni masa kita ni, macam kita ni kan, kita duduk kuliah macam ni kita sedang mengalihkan aset tenaga kita. Kalau setengah orang dia kata daripada duduk kuliah, baik tidur sedap lagi, dia sebut demikian. Tidur lagi sedap, dia sebut demikian, daripada kita duduk dengan kuliah. Tak apa dah kamu tidur, tapi bila masuk dalam kubur nanti kamu penat menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun kita kata penat Ustaz dengar kuliah, asyik kena dengar kuliah. Tak apalah penat pun, bila kita masuk dalam kubur nanti kita rehat, kita tenang dalam hidup kita. Demikian juga dengan harta benda kita. Ada orang tanya, kalau kita bagikan, habiskan harta? Tak habis. Lagi kita bagi, lagi banyak Allah akan bagi. Lagi banyak kita impak, lagi kita tambah kaya dalam hidup kita. Bila kita masuk dalam kubur nanti, kita jumpa balik yang kita impak, yang kita derma ni masuk dalam kubur bersama dengan diri kita. Dan kita dapat pahala yang berterusan dalam kehidupan kita setelah mana kita jaga yang disebut dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Oh, subhanallah. Itu maknanya bila kita bersedekah tu, menyumbang tu bukan untuk orang lain. Duit kita tu kita sumbang untuk saham kita di akhirat kelak, insya-Allah. Sebab dalam menyumbang ni bukan kata orang lain sisi pun, dalam macam berkira sangatlah. Dalam menyumbang ni masuk tabung ni berkira sangat. Sebab apa? Dalam topik ada 50, 10, RM5. Realitinya RM5 akan disumbangkan kan. RM50 tu nak buat ke depan, RM10 nak makan tengah hari, contoh gitulah kalau sebelum ni, insya-Allah. Okey Ustaz, jadi kita sekarang dah 35 minit. Okey, ada satu soalan ni yang berlainan sikit lah. Soalan ni ialah dalam sembahyang kita ambil yang terakhir. Yang terakhir sebab kita dah sejak lebih dah ni. Okey Ustaz, okey. Yang terakhir, dalam solat wajib dan sunat, dalam setiap sujud boleh tak baca doa lain atau istighfar selepas baca bacaan tu? Jadi masa rukuk dan sujud boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat kita tidak menggunakan bahasa selain daripada Arab. Maknanya bila kita dalam zikir dan dalam sujud kita dalam solat, guna bahasa Arab dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara demikian. Kalau dalam bahasa Melayu batal solat kita. Kemudian kalau nak sujud, dalam sujud juga lepas bagi salam, sujud pula dia panggil. Sujud dalam sujud tu bolehlah cakap dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa yang, tapi kalau dalam bahasa Arab, waktu mana kita solat kena guna bahasa Arab dalam doa-doa kita. Dan sebaik-baiknya doa yang maksur yang datang daripada Nabi dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Lalu kita baca doa-doa demikian. Termasuk dengan istighfar boleh, tak ada masalah. Kalau kita solat seorang-seorang yang sekiranya tak ada orang kat belakang kita, kita solat sunat seorang-seorang, tak ada masalah pada diri kita untuk kita solat dan solat demikian dia panggil. Sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah.
Okey, soalan dah habis. Dari Ustaz, boleh tak Ustaz share sikit apa yang boleh, contohnya kita tadi kita cerita tentang sedekah, sumbangan sebagainya. Peserta kita ramai dan kita akan rekod benda ni. Bagaimana untuk kami ni untuk menyumbang pula dalam untuk Ustaz ni dalam program-program yang Ustaz jalankan di, boleh ke Ustaz wawarkan sedikit pada kami, insya-Allah. Saya sedang menggerakkan ni berbuka puasa, tabung berbuka puasa. Kalau tuan-tuan ada dana sebanyak RM16 je, RM10 Untuk menyumbang pula dalam untuk Ustaz ni dalam program-program yang Ustaz jalankan di, boleh ke Ustaz wawarkan sedikit. RM6 untuk bersahur. Ni cara demikian. Tuan-tuan boleh terus ke bank in, ke talian Matan Center, ke akaun Matan Center. Kemudian tuan-tuan maklumkan pada talian 013 906 1204. Saya buat makanan untuk orang-orang susah. Okay. Orang susah di sekitar Shah Alam dan juga di sekitar kawasan ini, mereka kita agih-agihkan sumbangan ini pada mereka setiap petang. Kita dah buat dalam PKP lagi sebenarnya. Kemudian sampailah kepada sampailah kepada Ramadan ini, kita sambung dengan berbuka puasa dan bersahur. Yang kedua, saya sedang bangunkan masjid di Pulau Langkawi. Kalau tuan-tuan nak mewakafkan untuk arwah ayah, arwah ibu dan juga arwah-arwah yang telah meninggal dunia, ataupun kita nak niat bahagian kita untuk nak siapkan masjid. Saya sedang menyiapkan masjid di sekolah saya, di tepi jalan, di jalan masuk ke Datai, ataupun di antara Gunung Mak Cincang dan Gunung Raya. Saya jemput, kalau lepas pada PKP ni, Ustaz boleh buat satu rombongan untuk pergi tengok. Saya sedang bangunkan masjid, dan juga di Kuala Terengganu saya sedang bangunkan masjid. Kemudian di Pahang saya sedang siapkan bangunan asrama, bangunan pengajian pelajar-pelajar perempuan di tepi sungai Pahang, sungai Jerantuk Pahang. Sungai kecil je, cantik sungai tersebut. Jadi pemandangan depan tu sungai yang mengalir indah. Jadi kalau tuan-tuan ada kelapangan rezeki, tuan-tuan bank in saja dalam akaun Matan Center. Kemudian maklumlah sikit bahagian ni untuk apa, bahagian untuk apa. Saya sedang gerakkan tabungan inilah. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan pakat-pakat untuk dapat manfaat nanti, insya-Allah. Nanti saya akan masukkan dalam Telegram. Nanti saya akan tanya ke Farhan. Nanti Farhan akan bagi saya maklumat tu dengan poster sekali. Saya akan masukkan dalam Telegram sahabat Sinergi Guru ni untuk maklumat semua. Okey, jazakallah khair kepada Ustaz atas perkongsian ilmu hari ini, sangat banyak. Biasa bila dengar ceramah kuliah Ustaz memang tak pernah rasa penat lah. dengar setiap malam dari YouTube channel tu katakan keluar je saya notification tu. Untuk makluman boleh, sebab saya notification kan ceramah Ustaz tu dia akan keluar je lah handphone tu. Jadi masing-masing boleh lah notification kan YouTube channel Ustaz tu, terus dia akan keluar. Kita punya dalam handphone kita tu bila start. Ustaz akan setiap malam ada rakaman ceramah beliau dah, dan secara live juga insya-Allah malam ni, insya-Allah. Okey Ustaz, boleh tak sebagai penutup hari ini Ustaz doakan kami semua, doakan kita semua, rakyat Malaysia juga, dengan ujian-ujian kita hadapi ini, ya Allah mungkin memberi kebaikan untuk kita dan juga masyarakat, insya-Allah. Dan sedekah Ustaz untuk berdoa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan pada kami Ramadan yang terindah ini ya Allah, agar kami merasakan keindahan ini sampai ke syurga Firdaus kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan semenjak daripada kami kecil sehingga kedewasaan ini ya Allah. Banyaknya dosa kami ini sehingga tiada kata mampu kami lafazkan ya Allah. Tiada bahasa untuk kami sebutkan pada kamu ya Allah. Hanya kepada kamu kami menyerah ya Allah. Setiap kesilapan yang kami lakukan sepanjang kami hidup ini ya Allah, pada kamulah kami mohon ya Allah, agar kamu rahmati perjalanan hidup kami ini ya Allah. Ya Allah, kamu jadikanlah setiap guru-guru ini murabbi yang saleh dan salihah ya Allah. Jadikanlah mereka bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Kamu jadikanlah amalan-amalan kami ini ya Allah
amalan yang diterima di sisi kamu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kemarahan dan kemurkaan kamu, ya Allah. Dekatkanlah kami dengan rahmat kamu dalam hidup kami ini, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang didertai di kalangan kami ini, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada virus yang sedang menyerang kami di saat ini, ya Allah. COVID-19 ini, ya Allah. Jadikanlah anak-anak dan keluarga kami, ya Allah, anak-anak yang salih dan salihah, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga perkongsian Ustaz hari ini dapat kita amalkan dan jadi bekalan kita ke syurga kita, insya-Allah. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada bagi Ustaz atas kesudian untuk bersama kami. Moga Allah limpahkan rezeki, nikmat kesihatan juga kepada Ustaz dan keluarga, insya-Allah. Dan juga kepada pelajar-pelajar Ustaz juga. Dan insya-Allah dengan izinnya pada hari ini kita dapat ilmu daripada bagi Ustaz dan moga-moga kita dapat amalkan, insya-Allah. Terima kasih lagi Ustaz. Ya, Jazakallahu khair. Dan kita doakan Ustaz akan maju jaya terus, insya-Allah. Dan kita juga sama-sama terima kasih dan minta maaf Ustaz jika ada kekurangan pihak saya, pihak kami juga. Minta maaf banyak-banyak dan saya pun sangat terima kasih kepada Tuan Faris yang tersudi sebagai orang tengah saya dengan Ustaz. Terima kasih dan insya-Allah kita akan jumpa secara offline Ustaz lepas ni, insya-Allah. Saya sangat ingin cuba online, insya-Allah. Terima kasih lagi sekali kepada semua yang mengikuti kelas online SSG ni. Moga kita jumpa lagi pada esok hari dengan yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Nik Bakri esok. Nik Bakri Nikmat esok. Esok insya-Allah dan insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah